Assalamualaikum, bersua lagi menerusi Ruang Bicara. Nama saya Wan Syahrina. Anda sedang menonton siaran Bernama TV. Anda juga boleh menonton siaran ini secara langsung selain daripada saluran Astro 502. Boleh juga melayari Facebook Live dan juga YouTube streaming Bernama TV. COVID-19 telah mengubah banyak perkara dalam kehidupan kita, tapi untuk meneruskan kelangsungan dan memastikan survival kita, maka mengadaptasi kebiasaan kepada normal yang baru telah menjadi tuntutan yang utama. Dan ini termasuk juga sebenarnya dalam apa yang kita harus teruskan ialah perancangan pendidikan, khususnya untuk ibu bapa yang memberikan fokus kepada menentu arah hala tuju dan masa depan anak-anak. Dan bercakap tentang kesedaran penabungan pendidikan inilah, adakah kita boleh meneruskan perancangan kita macam biasa sebelum ni, seperti sebelum COVID-19 melanda? Adakah perlu adanya susun atur yang kita kena tukar, ataupun jangkaan tertentu yang kita perlu ambil berat lebih dahulu sebelum kita move forward bersama-sama dengannya? Untuk inilah kita nak bercakap tentang tabungan pendidikan mendepani pasca COVID-19 bersama-sama dua panelis di studio malam ini. Saya perkenalkan pertamanya Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, merupakan Ketua Eksekutif Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN. Apa khabar Cik Dasuki? Baik, terima kasih. Ya, terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Dan juga Puan Hajar Rohani Muhammad Syahir, merupakan pakar keuangan. Hajar, terima kasih juga kerana bersama-sama kami. Baik. Mungkin kita nak kena refresh sikit. Dalam masa 2-3 bulan pasal PKP ni, mungkin banyak tumpuan kita berikan, kita fokuskan kepada perkembangan kesihatan dalam negara kita, apa yang kita nak kena buat untuk memastikan kita selamat contohnya. Tapi sekarang adalah masa untuk kembali semula pada apa yang penting sebelum ni. Dan PTPTN adalah antara yang memang menjadi tumpuan, ya, terutamanya untuk mereka yang nak melanjutkan pelajaran ke peringkat pengajian tinggi, untuk ibu bapa yang memang menabung. Jadi PTPTN sendiri, kalau kita bercakap tentang PTPTN sebagai pengenalannya, sebagai sebuah institusi tabungan pendidikan, bagaimana PTPTN telah memanfaatkan ibu bapa dan anak-anak, dan mungkin sedikit pengenalan daripada Encik Dasuki. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Bernama kerana sudi menjemput PTPTN untuk program temu bual Ruang Bicara pada malam ini. PTPTN sebenarnya adalah sebuah tabung pendidikan utama negara. Kalau kita lihat, ibu bapa ada anak-anak. Anak-anak ni mempunyai impian untuk menjadi seorang doktor, seorang accountant, seorang jurutera. Mungkin juga berminat untuk jadi macam Wan sendiri. Jadi juruhebah ni. So bila ibu bapa ni, dia memerlukan perancangan keuangan untuk memastikan anak-anak ni mencapai semangat, mencapai apa yang ingin dia capai nanti. Seperti nak jadi doktor tadi. So PTPTN adalah sebagai jambatan orang tengah untuk memperkasakan masyarakat, bagi memastikan anak-anak ini menjadi hero kepada masyarakat kemudian hari nanti dengan menjadi doktor. Dalam keadaan sekarang ni kita ada PKP yang frontliners. So frontliners ini menjadi pujaan kepada anak-anak ni. So macam mana kita nak pastikan impian anak-anak ni tercapai? Inilah fungsi utama PTPTN. Inilah agenda utama PTPTN untuk memperkasakan masyarakat melalui penabungan dalam SSPN. Itu sedikitlah penerangan. Baik, SSPN yang Encik Dasuki sebutkan ialah antara produk utama PTPTN yang terkenal, skim simpanan pendidikan nasional. Kita nak tahu, adakah COVID-19 juga telah memberikan kesan ataupun impak kepada penabungan SSPN, Encik Dasuki? Okey, sebenarnya produk SSPN telah ditubuhkan oleh PTPTN ni sejak tahun 2004 lagi, yang mana ia ni direka khas untuk ibu bapa merancang kewangan bagi tujuan pendidikan tinggi anak-anak. Itu sebabnya skim dinamakan Skim Simpanan Pendidikan Tinggi Nasional, Skim Simpanan Pendidikan Nasional, SSPN. Pada ketika itu kerajaan melihat kalau kita ada tabung haji sebagai perancang keuangan untuk rakyat Malaysia menunaikan haji. Kita ada KWSP sebagai perancang keuangan untuk persaraan pada masa hadapan. So begitu jugalah kerajaan melihat PTPTN sebagai agensi yang merancang keuangan untuk pendidikan tinggi anak-anak masing-masing. Sebab itu pada tahun 2015, selain daripada SSPNI, kerajaan PTPTN telah menambahkan lagi produk
SSPN yang dinamakan SSPN Plus, yang memberikan manfaat takaful yang lebih komprehensif. Yang mana pada masa ini kita juga telah mengubah kita punya konsep penabungan kepada tabung pendidikan. Ini dapat dilihat melalui logo PTPTN sendiri yang telah nyata disebut sebagai tabung pendidikan. So dalam aspek ini PTPTN kalau kita lihat berjaya untuk menjadikan PTPTN sebagai tabung pendidikan apabila kita lihat jumlah simpanan dalam SSPN ni meningkat sahabat tahun. Dan ini secara tidak langsung akan mengurangkan kebergantungan kepada peminjam kepada dan beralih kepada penabungan untuk tujuan pendidikan tinggi yang akan datang. Ya. Tapi semasa era COVID-19 ini, ada sebarang impak ataupun kesan langsung kepada penabungan SSPN? Okey, kalau kita ikut secara logiknya, dalam keadaan kita tidak boleh bekerja, pejabat ditutup, semua staf-staf TPTN bekerja daripada rumah. Tetapi alhamdulillah prestasi deposit SSPN telah meningkat dengan ketaranya. Untuk tempoh suku tahun pertama Januari hingga Mac, pencapaian PTPTN SSPN adalah sebanyak 385 juta berbanding 250 juta untuk tempoh yang sama tahun 2019. So ini menunjukkan peningkatan sebanyak 53.94%. Apa yang saya nampak kat sini, rakyat sudah mula yakin, rakyat sudah mula memahami produk-produk SSPN yang kita selama ini PTPTN cuba sampaikan. So mesej telah sampai, walaupun dalam keadaan kita menghadapi wabak COVID-19 ini, tetapi alhamdulillah PTPTN berjaya dan pencapaian kita memang 53% berbanding tahun sebelumnya. Syabas kepada pendeposit dan juga penabung-penabung SSPN yang nampaknya memikirkan ini satu kepentingan walaupun dalam keadaan sekarang. Tapi kan Puan Hajah, kita tak boleh lari daripada pemikiran itu sebab kita tahu ramai orang yang menghadapi kesulitan ekonomi semasa tempoh seperti sekarang ni. Jadi mungkin ada yang akan terfikir tak apalah dulu, kita stop dulu ke, kita mungkin dahulu perkara-perkara yang lain. Macam mana kita nak memahami bahawa tabungan pendidikan adalah sesuatu yang juga sama penting dan bercakap tentang masa depan, tak tahu lagi masa depan macam mana, jadi nanti dululah orang kata. Macam apa pandangan Puan? Itulah secara rambang lah saya berpendapat mungkin lah sebab kita tak ada data secara menyeluruh melihat apakah kesan COVID terhadap tabungan untuk anak-anak ni. Tapi mungkin saya pun setuju juga dengan apa Wan bicara tadi, ada kebarangkalian ramai di antara ibu bapa yang mungkin memikirkan perkara penting yang lebih asasi. Kan macam you cakap tadi sebenarnya memang kajian menunjukkan kalau terjadi apa-apa kemelut ekonomi, pertama sekali diorang akan berhenti adalah caruman takaful. Selalunya dia akan berhentikan caruman takaful dan dia akan cuba jimat dalam benda-benda yang tak penting sangat untuk mereka lah. So kalau ini berlaku dan mungkin itu akan menjejaskan sedikit sebanyak tabungan untuk anak-anak. Tapi kalau kita lihat daripada data yang dibekalkan oleh Cik Dasuki tadi, alhamdulillah kalau itu terjadi kalau memang ibu bapa kita dah ada ibu bapa golongan ibu bapa yang menampak pentingnya pendidikan anak-anak, walaupun mak bapak boleh ikat perut kan, contohnya kan orang dulu-dulu macam tu, biar mak bapak susah tapi anak-anak kena belajar. So masya-Allah kalau pengorbanan macam tu kita lihat ada impact dia, itu amat baik sekali. So tidak ada macam ibu bapa yang culas lah tentang tanggungjawab anak-anak. Menarik apa yang Hajah sebutkan, kerana kalau kita sebut masa dulu, kita akan teringat satu masa dulu Hajah kan, orang nak hantar anak pergi universiti ni sampaikan jual tanah, gadai tanah, janji dengan Tok Penghulu nak kahwinkan anak dengan anak Tok Penghulu. Kahwin anak tu saya tak pernah dengar lagi. Tak ada dalam drama saya rasa ada macam tu. Tapi seserius itu sebenarnya ibu bapa mengambil ataupun memandang peluang ke peringkat pengajian tinggi dan masalah utama ialah kewangan pada masa itu kan. Dan kalau sekarang kita haraplah kita dah dalam fasa pemulihan menuju ke arah
pasca COVID-19 dengan mungkin kita boleh kembali sebahagian besarnya kehidupan kita macam dulu walaupun tak sama sepenuhnya. Ada yang mungkin rasa tak apalah, tunggu ekonomi stabil dululah baru saya menyimpan. Macam mana kita nak fahamkan, terutamanya bagi mereka yang belum mula lagi ni, dia mungkin dah rancang 2020 nak simpan SSPN, tapi bila jadi macam ni dia rasa nantilah dulu tengok. Tapi dia dengar Cik Suki cakap RM30 aja, patutnya diorang kena start dah lah. Saya ingat RM30 tu macam tidak ada sebab diorang tidak boleh mulakan. Sebab itu satu jumlah yang amat rendah untuk mereka mulakan untuk anak-anak. Dan memang kalau tengok betul-betul produk yang ada di pasaran tidak ada yang boleh match lah SSPN. So saya pun setuju, kalaulah ibu bapa yang menonton malam ni you tak buka lagi, please lah buka sekarang demi anak-anak. Dan kita singkap balik sejarah dulu, mak bapak penuri getah, dia tidak mahu lihat anak dia macam tu, susah dia nak lihat generasi seterusnya jadi lebih baik dan lebih baik daripada dia, insya-Allah. So kalau benda tu ada wujud sekarang, silakanlah, you kena plan untuk anak-anak. Okey, Encik Dasuki, kita ingin faham juga bagaimana PTPTN memandang serius kepentingan perancangan keuangan dalam masa yang sekarang ni, dan mungkin PTPTN sendiri mengadaptasi norma baharu juga dalam keadaan situasi COVID-19. Bagaimana Encik Dasuki? Okey, dalam keadaan COVID-19 sekarang ni, dia membawa cabaran kepada kita semua. Yang mana semua orang akan terkesan dengan ni. Kita akan kami di PTPTN mengambil ini sebagai satu challenge kepada kami. Challenge untuk kita berfikiran secara terbuka, berfikiran secara positif untuk meneruskan agenda penabungan kepada masyarakat. Okey, PTPTN sentiasa menasihatkan ibu bapa untuk memulakan penabungan. Kena mula. Walaupun sedikit, walaupun RM1 satu hari, kena mula. Sebab kalau tak mula nanti dia tak akan bergerak ke mana-mana. Okey, walaupun kita akui dalam keadaan yang sukar, tetapi sekiranya tabiat untuk menabung itu telah ada, ianya insya-Allah tidak akan menjadi satu yang kesukaran lah kepada semua orang untuk mula menabung. Kita harus bijak untuk menabung. Kita ada satu cerita lah, satu kes yang berlaku 2 tahun lepas. Seorang ustazah, dia telah membuka akaun kepada 4 orang anak-anak dia, RM30 sahaja sebulan dengan pakej SSPN Plus, pakej Intan. 4 orang anak, RM30 sebulan, RM120 sebulan. Dia potong gaji. Berlaku satu musibah di mana dalam perjalanan untuk ke sekolah, beliau telah terlibat dengan kemalangan dan menyebabkan beliau telah kematian dan meninggal dunia. So apa yang berlaku sekarang ni, alhamdulillah sebab ustazah ni telah merancang keuangan anak-anak untuk pendidikan tinggi, dia telah dapat manfaat kematian sebanyak RM170,000. So bila kita pergi ke rumah dia nak sampaikan cek kepada suami dia, terkejut, RM170,000 kan. So seorang ustazah yang bagi saya berpandangan jauh lah untuk melihat anak-anak dia sekurang-kurangnya mendapat pendidikan taraf diploma kan, dengan kadar RM170,000 untuk 4 orang anak dia, untuk menjadi hero kepada masyarakat. Itu yang kita cakap tadi tu. PTPTN kita memperkasakan masyarakat dengan melalui penabungan dalam SSPN untuk melahirkan hero-hero kepada masyarakat. Hero-hero ni pula kadang-kadang mungkin bukan masyarakat sekali, mungkin adalah keluarga kita sendiri. Anak-anak kita yang pertama kali jadi doktor, yang pertama kali masuk universiti, adalah hero kebanggaan kepada keluarga. So inilah fungsi sebenarnya PTPTN dalam mendepani COVID-19. So kita nak menerapkan dalam keadaan sukar macam mana sekalipun, please lah menabung. Teruskan menabung. Walaupun RM1 satu hari. Ia sangat menyentuh sebenarnya teman-teman kalau ibu-ibu yang mendengar cerita ini. Sebab kita nak membayangkan perkara itu. Suatu hari nanti, katalah 10-15 tahun lagi, akan ada 4 orang hero masyarakat dalam komuniti, dalam society kita, yang mungkin merupakan doktor, jurutera, apalagi nurse, polis ataupun tentera, yang mampu berada di tempat mereka berada kerana satu masa dulu ibu mereka telah melakukan perkara itu lebih awal, walaupun mereka kehilangan ibu pada usia yang kecil. Okey, Hajah, mungkin boleh kita fahami dengan lebih mendalam perkara ini. Kita tak tahulah masa depan jadi macam mana kan, tapi untuk bersedia untuk anak-anak kita menerusi penabungan pendidikan. Orang mungkin fikir nak letak dalam pelaburan ke, supaya nanti kalau apa-apa jadi anak dapat
sepelepuk duit tu tapi ikut suka dia lah nak buat macam mana. Mungkin macam tu. Tapi bukan secara khusus tabung Tapi pendidikan. saya ingat feature yang paling penting dan membezakan SSPN ni adalah jaminan kerajaan. So kalau kita fikir tentang pelaburan, dia tidak ada jaminan lah. Namanya pelaburan. Kalau pelaburan tu pasti ada naik turunnya. Tapi skim simpanan ni dia insya-Allah dijamin kerajaan dan pulangan dividen pun agak lumayan ya. Alhamdulillah. So hanya saya ingin cadangkan kalau Cik Dazuki pun kita buat kempen untuk ibu bapa menabung untuk anak-anak untuk capai matlamat pendidikan, mungkin kita boleh tunjukkan anak-anak ini mak ayah dah sediakan untuk awak ni SSPN. Okey, sekarang you umur 5 tahun, dalam masa 13 tahun lagi, 18 tahun you akan menjejaki kaki di universiti dan apa yang you nak jadi. So ini duit anda akan membesar macam ni. So you pilih ruang untuk jadi seorang doktor, dan kalau doktor mak kena biaya banyak ni, tapi mak dah sediakan duit untuk awak. So maksudnya anak tu dah nampak dia punya perjalanan kan. Penetapan matlamat keuangan tu jelas untuk dia dan dia akan, bestnya mak saya dah siap dah. So tak perlulah saya nak kena apply loan ke apa. Macam tu lah kan. Kira macam dia ada safety assurance ya. Maksudnya memperkasakan rakyat ni salah satu teras utama ya dalam kita punya pelanjana semula ekonomi. So bila you istilah perkasakan rakyat itu memang amat tepat sekali lah dalam kita punya fasa pasca Covid ni adalah fasa pembangunan balik kembali. Kena melantun kembali. Kalau tidak kita depres saja, kita takkan ke mana ya. Itu tips yang sangat berguna saya kira, penetapan mindset dari awal lagi itu. Sebab anak-anak pun mungkin akan fikir mak saya dah ada duit banyak ni untuk saya masuk universiti. Saya kena masuk universiti. Sebab by umur 18 saya kena masuk untuk utilisekan duit ni, kalau tak nanti kan macam mana. Okey, baik. Kita akan sambung sebentar lagi nak tahu bagaimana caranya. Mungkin sekarang dah ada yang berminat, dah ada yang belum menabung dan rasa macam nak menabung. Apa yang mereka perlu buat? Kita nak minta Encik Dazuki beritahu cara-caranya apabila kita kembali semula menerusi Ruang Bicara. Sekarang kita berehat seketika. Apa? Simpan duit boleh menang duit? Menang duit raya hingga RM261,000. Wow sangat ni! Sertai cabutan Jom Beraya, Jom Menyimpan bersama SSPN sekarang. Lebih banyak menyimpan, lebih banyak peluang menang. Anda berpeluang menang berganda wang tunai cabutan peringkat nasional dan negeri. Tempoh promosi 18 Mei hingga 30 Jun 2020. Tetakluk terma dan syarat. Apa tunggu lagi? Jom Beraya, Jom Menyimpan bersama SSPN. #Raya di Rumah. Info lanjut layari lovessbn.com. Kecemasan, boleh saya bantu? Encik, ada motor aksiden lah dekat sini, Encik. Langgar gajah kot. Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam. PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over. MERS 999. Gunakan dengan Baik, kembali semula menerusi Ruang Bicara malam ini bercakap tentang tabungan pendidikan mendepani pasca COVID-19, bagaimana kita boleh bersedia bersama-sama dengan PTPTN, Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, yang ditubuhkan kerajaan untuk membantu ataupun assist kita dalam keadaan ataupun dalam perancangan keuangan khas untuk pendidikan, terutamanya untuk anak-anak lah. Okey, malam ini kita bersama-sama dengan Encik Ahmad Dazuki Abdul Majid, Ketua Eksekutif PTPTN, dan juga Puan Hajar Rohani Mak Syahir, seorang pakar keuangan yang boleh juga memberikan perspektif kepada kita bagaimana cara menabung dengan betul dan kebaikannya, manfaat untuk kita sendiri. Dan tadi dah sebut sikit pasal PTPTN dan produk yang memang terkenal, produk PTPTN lah yang terkenal, iaitu SSPN dengan dua pecahannya, SSPN-I dan SSPN-I+. Okey, sekarang ni macam mana nak bermula? Kita mungkin secara khusus kepada mereka yang masih lagi belum. Okey, dalam keadaan sekarang ni dia tak ada istilah yang terlambat. Walaupun kepada mereka yang masih belum bermula, tidak ada istilah yang terlambat. Dia permulaan dia akan jadi lambat ni. Maksudnya kalau yang terlambat adalah kalau kita tidak bertindak. Kita hanya dengar sahaja, sukalah manfaat ni, sedihlah jangan cerita ustazah, tapi sini tidak ada tindakan. Benda tu tak ke mana. So untuk pembukaan akaun ni sebenarnya sesuatu yang mudah. Kita ada banyak kaedah. So hari ini saya akan terangkan 3 kaedah, 3 cara lah untuk pembukaan akaun.
Yang pertama sekali, kerana kalau untuk waktu pejabat boleh datang ke pejabat PTPTN di seluruh negara. Kita telah buka, kita ada 64 cawangan PTPTN yang mana setiap negeri kita ada, termasuk Sabah dan Sarawak. Itu kalau nak datang masa office hour, nak datanglah, nak berjumpa dengan staf kami. Okey, keadaan yang kedua pula, kita juga membuka cawangan kami di UTC. Di UTC, yang mana kita tahu lah UTC ni dia operasi hour adalah selepas waktu office hour, dan juga pembukaan UTC adalah pada hujung minggu. So kalau yang tak sempat masa office hour, kata tak sempat dah saya nak pergi office hour, boleh datang selepas office hour, boleh datang hujung minggu. Kalau yang kata tak sempat juga, kita ada cara ketiga yang kita telah perkenalkan, iaitu pembukaan akaun secara online. Yang mana you tak ada alasan lagi, tak ada kata malas, tak ada masa, tak ada lagi. So online kita ni adalah 24 jam 7 hari seminggu. Yang mana pembukaan secara online ni boleh dia buat melalui www.lovesspn.com. Okey. Kan? So kaedah ni memang sangat menyenangkan. So kalau yang kata selepas ni saya nak tengoklah, selepas ni semua rakyat Malaysia yang berminat terus buka akaun. Dan juga pada masa yang sama, manfaat sebenarnya, apa sebenarnya manfaat SSPNI ni? Kalau kita lihat dengan penabungan untuk SSPNI Plus sebanyak RM30 sebulan, iaitu RM1 sahaja satu hari, kita ada manfaat kematian sebanyak RM40,000. Okey. Manfaat penyakit kritikal RM10,000. Manfaat kemasukan ke hospital RM20 satu hari. Manfaat karet kematian sekiranya berlaku kematian pada pasangan kita RM2,500, dan manfaat untuk anak adalah RM1,000 untuk 3 orang anak. Kita bagi dividen yang kompetitif. Selama ni kita bagi dalam keadaan 400 tahun, kita ada pelepasan cukai. Pelepasan cukai sehingga RM8,000. So ini adalah satu kemudahan, satu insentif yang ditawarkan oleh kerajaan untuk membina masyarakat supaya minat menabung dengan kadar RM30 sehari. Yang mana satu lagi saya nak cerita kat sini, skim SSPN ini adalah satu skim yang memberi manfaat takaful. Yang mana manfaat takaful yang banyak begitu sekali. So kaedah pembukaannya adalah daripada pendeposit berumur 18 hingga 64 tahun. Anak bermula dari umur 1 hari sampai 29 tahun. So dah lahir tu boleh buka akaun terus. Boleh kat online, kat hospital tu terus. Jangan buka akaun Facebook dulu ataupun Instagram dulu. Buka akaun SSPN dulu untuk anak yang baru lahir tu. Yang baru lahir tu. Yang penting kena ada nama dululah. Kalau tak ada nama susah. Okey, apa yang kita kena bawa untuk buka akaun kalau kita nak kena pergi ke PTPTN? Tak perlu. Tidak perlu ada dokumen sokongan. Hanya datang bawa informasi saja. Kena tahulah dia punya nama anak, kena tahu nombor MyKit, kena alamat. Dan juga pendeposit nama ayah, nombor IC ayah dan alamat, itu saja. Sebab kita akan buat verifikasi cara sistem ke sistem. So that's why kita tak perlu foto stick, tak perlu bawa apa-apa dokumen. Datang buat diri saja. Dan bawa duit lah untuk membuka akaun. Jangan tak bawa duit pula. Okey, baik. Online juga Cik Dasri sebut tadi di www.lovesspn.com. Ini pun tak payah, tak perlu dokumen apa-apa lah, nak kena masukkan saja, key in saja. Okey, baik. Sebelum kita pergi lebih lanjut, sekarang ni ibu apa confuse sikit, tambah-tambah ibu-ibu lah, sebab jualan murah pun banyak. Jadi mana satu ni, sebab kita nak rangsang ekonomi juga, nampak justifikasi tu pun. Kita nak rangsang ekonomi, nak kena shopping, tapi nak simpan juga. Mana satu, dan macam mana cara dia nak bahagikan macam mana? Shopping ni Masya Allah, you buka Facebook, you nampak lelong-lelong, you buka Insta, nampak lelong-lelong. Tapi you kena kekang nafsu you, sebab yang penting adalah kita sebagai ibu dulu. Ibu kepada anak, dan lihat wajah anak tu. Berapa banyak handbag you nak beli untuk tukar pada anak punya pembelajaran. Berapa banyak cadar. Kadang kita tak perlu bedsheet, tapi tengok comforter set lah, murah lah. Saya baru tengok tadi tu pasal saya tengok. Tapi itulah kadang kita tak mahu pun. Tapi pasal kita tengok diskaun tu, so kita tertipu dengan diskaun yang besar. So kita kata tak usah beli langsung, tapi jangan beli over sangat. So macam kalau anda ada 4 anak, RM30 seorang anak hanya RM120 sebulan. Dan bagi mereka yang mampu, saya ingat you boleh top up lagi. Dan mungkin kalau ada perkiraan
Cik Dasuki boleh tolong share kalau RM30 sebulan, kalau dia orang sampai usia berapa jumlah tabungan menjadi kan. So kita boleh lihat ke depan. So itu saya ingat kenalah set aside. Sebab ada orang kata saya berapa persen patutnya saya simpan pada awal bulan contohnya kan. So kalau anda dapat gaji, kami selalu cadangkan 10% ke 30% daripada gaji you awal bulan untuk laburkan, tabungkan untuk masa depan anak-anak atau mencapai matlamat keuangan you yang berbeza-beza. So kalau 10% daripada pendapatan, kalau gaji RM2,000 200 kan, 200 kalau 4 anak comel lah tu, RM50 lah, janganlah RM30 je kan. Mentang-mentang Cik Dasuki kata RM30, RM30 je lah korang tahu. Kita nak menggalakkan. Itu RM30 itu minimum lah. Itu minimum saja. Tapi boleh pergi boleh lebih jauh. Berapa banyak? Ada maksimum tak? Kita ada package, ada RM30 sebulan, RM50, RM100, RM200, RM300, yang paling maksimal RM500 sebulan. Itu perlindungan. Kalau RM500 sebulan tu perlindungan sehingga RM1 juta. Eloknya suami dia orang ambil lah kan. Bukan kita nak doa suami dia meninggal, tapi kalau suami dia meninggal, isteri dia dapat RM1 juta kan. So suami isteri adalah penjaga anak-anak. Actually the most important person yang kena lindung adalah mak bapak tu. So takaful tu kan akan melindung kematian mak bapak lah kan. So itu yang penting. So kalau kita sayang anak kita dan kita tidak ada lagi pun perlindungan takaful, ingat mahala itu, ini adalah peluang yang baik. Okey. Dalam masa yang sama, ini secara profesionalnya nak minta pendapat Puan Rohani. Sebab mungkin ada orang akan terfikir dengan amount yang sama, saya mungkin boleh menyimpan di tempat lain yang ada penawaran-penawaran lain. Mungkin di setengah-setengah bank ataupun skim-skim tertentu. Ataupun jenis pelaburan lain lah. Beli emas ke, dia kata. Macam mana kita nak banding? Antara strategi pelaburan adalah mempelbagaikan risiko atau risk diversification. Maksudnya you tidak masuk salah satu sahaja. So memang kalau you ada 200, you kata pecahkanlah sikit simpanan, sikit pelaburan, sikit emas. Boleh buat andanya pecahan. Kok banyak sangatlah duit nak melabur-labur tu. Tapi kadang kita lebih banyak duit, kita nak pergi ke sana kan untuk belanja. Tapi kalau kita ada ruang untuk memecah-mecahkan kita punya simpanan itu okey, no problem. Tapi anak yang didahulukan dulu lah. Anak dulu yang kita nampak. Dan SSPN saya ingat merupakan salah satunya memang jaminan kerajaan. Selamat. Yang paling selamat. Saya kira PTPTN ada juga membuat pembandingan. Mungkin kalau boleh kita tahu secara jujurnya, mungkin pembandingan dengan mana-mana produk lain yang boleh menunjukkan ataupun membuktikan bahawa produk PTPTN ini yang paling memanfaatkan. Biasanya masyarakat melihat SSPNI Plus sebagai produk takaful. Kan, dia membandingkan dengan produk takaful di pasar yang lain. Saya nak maklumkan kat sini, produk SSPN, sama ada SSPNI ataupun SSPNI Plus, adalah produk simpanan tetapi memberi manfaat takaful. Sedangkan kalau produk takaful di luar adalah produk takaful dengan manfaat simpanan. Itu beza. So bila kita bercakap mengenai produk simpanan, sebab itulah yang boleh buka akaun ni tak kisah umur 18, 19, 20, umur 50, umur 60 sampai maksimal 64 boleh buka akaun SSPNI Plus. Sebab dia simpanan. Sebab dia simpanan. Sakit ke apa? Dia maksudnya cikgu boleh, tentera boleh, polis, bomba, semua boleh. Kan? Dan kadarnya RM30 saja. Walaupun umur 60 buka akaun, RM30 saja. Dan kita tidak ada pemeriksaan kesihatan. Itu yang bagusnya. Dan kalau berbanding dengan produk-produk yang lain sini yang menawarkan insurans, menawarkan takaful, itu dia punya perspektif berbeza dah. So mungkin lagi mahal lah. Tak layak pun ya. Tak layak pun ya mungkin. Kan? Tetapi dari kita, that's why produk SSPNI Plus ni bagi saya lah produk yang terbaik di pasaran, produk simpanan untuk pendidikan tinggi yang utama negara kita. Okey, sebelum kita berhenti rehat, saya difahamkan kita ada pemanggil di talian sekarang ini. Kalau boleh kita tahu siapa yang di talian? Hello. Hello, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai, saya Sofia daripada Ipoh, Perak. Puan Sofia dari Perak ya? Betul. Baik, teruskan Puan. Okey, saya nak tanya pada Hajar. Kita tahu macam tadi yang bincang nak mengenai simpanan kan. Kita tahu macam banyak sebenarnya simpanan pendidikan dekat luar dan
ramai juga ibu bapa yang dah mulakan menyimpan untuk anak-anak. Tapi kalau ibu bapa sahaja yang macam menyimpan, tapi kita tak didik anak kita untuk simpan pun, nanti kalau anak kita macam rasa tak payahlah simpan sebab mak dengan ayah dah simpan untuk saya kan. Jadi macam mana sebenarnya kita nak didik anak kita ni untuk menyimpan juga dan untuk ajar mereka ni berjimat cermat. Okey, baik. Terima kasih Puan Sofia. Kita dapat gist-nya walaupun mungkin agak ada gangguan sikit dengan kualiti panggilan, tapi nak mengajar anak-anak, ibu bapa mungkin senang sikit. Kita nak bagi tahu SSPN ni macam ni bagusnya. Anak-anak tu sendiri nak menghargai simpanan dan penabungan yang dibuat untuk mereka. Anak-anak memang kena dibawa lah ke tempat-tempat yang mereka patut lihat, macam mana nak simpan di mana, dan melihat perkiraan sehingga anak-anak akan faham kalau mak simpan sebanyak ni dan awak top up sikit ke akan jadi macam ni. Kalau mak saja simpan selama 10 tahun jumlahnya jadi macam ni. Tapi kalau awak pun simpan juga duit belanja, duit raya baru-baru ni, duit ampau yang didapat. Sekarang dia tak kasi ampau fizikal tapi Maybank to you transfer, CNB klik transfer, semua ada duit raya online. So anak-anak kita sekarang dah pandai dah bab tu ya. Bab belanja anak-anak memang tak payah ajar pun dah pandai. Tapi sekarang kita kena ajar dia orang bab simpanan supaya dia orang faham nilai wang itu. Nilai wang seharusnya berkembang supaya kita dapat tangani inflasi. Saya yakin anak-anak sekecil umur 5-6 tahun, sebab saya ada cucu 11 Iwan. 11 cucu. So mereka very interested nak tahu apa sebenarnya nenek buat, macam mana pelaburan ni. Kita boleh ajar mereka seusia muda 5-6 tahun. Mereka dah boleh faham dah. And then they like it. Sebab kalau you bagi tahu tentang pelaburan, orang kaya tu di dunia melabur macam mana, then they get dia berminatlah ke arah nak tahu lebih. Saya rasa boleh. Okey, baik. Kita akan bertindak seketika sekali lagi dan kembali semula selepas ini bersama-sama dengan dua tetamu sekarang ini dalam ruang bicara bercakap tentang tabungan pendidikan mendepani pasca COVID-19. Kembali semula seketika nanti. Kembali menerusi ruang bicara, tabungan pendidikan mendepani pasca COVID-19, inilah topik yang kita bawa ke meja perbincangan kita pada malam ini bersama-sama dengan Cik Ahmad Dasuki Abdul Majid, Ketua Eksekutif PTPTN, dan juga Puan Hajar Rohani Muhammad Syahir, seorang pakar kewangan, dan kita nak kaitkan apa yang disediakan oleh PTPTN dan juga apa yang kita hadapi sekarang ni, masyarakat hadapi dalam situasi COVID-19. Dan kita tengok ada dana ujian COVID-19 yang diperkenalkan oleh syarikat-syarikat takaful, syarikat-syarikat insurans untuk membantu pemegang polisi yang terkena jangkitan ataupun sebagainya lah. Bagaimana dengan SSPNI Plus yang memang ada pelan pendungan takaful ni? Okey. Sekali lagi saya nak ingatkan SSPN Plus adalah produk simpanan yang memberikan manfaat takaful. Walau bagaimanapun di dalam berdepan dalam keadaan suasana sekarang ni, PTPTN amat perhatian terhadap pendeposit SSPN Plus yang terkesan berkenaan dengan wabak COVID-19 ni. Oleh itu, kita telah memperuntukkan satu dana istimewa sebanyak RM100,000 yang akan diberikan kepada pendeposit yang masih aktif membuat penabungan dan juga kepada pendeposit SSPN Plus yang terkesan akibat dijangkiti oleh wabak COVID-19 ini. So, apa yang dia akan dapat adalah tambahan daripada manfaat yang sedia ada, saya cakap tadi tu, memanfaatkan khairat kematian RM40,000, penyakit kritikal RM10,000, elang koma kesukaan hospital RM20 sehari. Dia akan dapat tambahan dari situ adalah sebanyak allowance kemasukan hospital RM100 one off kita bagi. Okey. Yang satu lagi kita akan bagi adalah tambahan perlindungan untuk manfaat kematian sebanyak RM500. Tambahan kepada yang dia dapat tadi RM40,000. Okey. Kan? So dan tempoh dana tambahan RM100,000 ini adalah bagi tempoh 1 April sehingga 30 September. Okey. Tetapi tertakluk kepada RM100,000 yang habis dululah. Kalau dah habislah. Ada tempoh tu. Memang kita sangat perhatian lah. Sebab itulah kita saya menyeru kepada semua rakyat Malaysia, simpanlah dalam akaun SSPN Plus. Bila disebut pendeposit SSPN Plus yang aktif, maknanya yang terus membuat bayaran sepanjang setiap bulan macam tu. Adakah mereka perlu memohon ataupun macam mana, Tuan?
Ya, sebagaimana syarikat-syarikat lain juga dia kena memohon sebab kita tak tahu siapa yang terkesan. Dia kena memaklum pada kami, tunjukkan bukti dan kita akan buat pembayaran. Alright, itu untuk COVID lah dan dalam situasi sekarang juga Puan Hajah kan, kita maksudnya kalau kita nak relate dengan apa yang berlaku sekarang, kita tahu ada moratorium diberikan, ada bantuan-bantuan menerusi pakej prihatin bencana dan sebagainya. Bagaimana ibu bapa yang mungkin mendapat ataupun ada lebihan sedikit dari sudut kewangan bulanan mereka ini harus memanfaatkan apa yang lebih itu kepada tabungan pendidikan seperti di PTPTN. Ya, betul. Sebab ramai, saya difahamkan ramai yang ambil moratorium tu. Sebab moratorium bayaran balik ansuran pinjaman tu adalah secara automatik sekarang kan. Ya, It means hanya bila you tidak mahu ambil option itu, you bagi tahu saya nak opt out. Kalau tidak, you akan dapat moratorium. So sebenarnya ramai pula rakyat Malaysia, you ingat tahap keberhutangan kita tinggi betul. Kaki tangan kerajaan saja 97% memang ada at least satu hutang. So bila diorang aplikasikan benda tu, moratorium tu, maksudnya diorang dapat banyak duit balik lah kan. Sebab kalau tak diorang akan bayar ansuran aja kadang mencecah 50 ke 60% daripada gaji mereka. Ansuran bayaran hutang sahaja. So bila mereka exercise moratorium ni, dia dapat duit lebihan. Ada akan dapat 2-3 ribu sebulan kalau gaji mereka 5,000 kan. So itu adalah satu lebihan, macam Wan cakap, lebihan yang banyak. Dan kalau anda belum mula lagi, apa salahnya, sangat-sangatlah untuk memulakan tabungan SSPNI ni. Dan saya pun tak faham kalau dia buat auto debit pun boleh atau dia buat cash. Cash tak boleh sebab kita cashless. Dia kena auto debit atau direct debit ataupun potong gaji. Potong gaji. Sama boleh. Potong gaji atau auto debit. So itu ada ruang untuk mereka startkan dia punya tabungan. Dia lah RM30 sebulan. Kalau setahun pun RM360. Dah bayar untuk setahun sekaligus. Dia boleh bayar sekali setahun. Dia boleh bulanan, boleh 6 bulan sekali, boleh untuk setahun pun boleh. Ada yang bayar sampai 5 tahun siap-siap. Duit lebih. Kan, tak buat apa kan. Dah bayar siap-siap advance 5 tahun. Tak ada masalah. Sebab mereka ada yang ambil air lestari kan, ambil 12 bulan daripada akaun EPF. Buat apa duit tu? Kata janganlah juli duit tu. Sebab yang moratorium ni pun jangan senyum lebar sangat. Kata sebab senyum lebar tu kena tak usah lebar sangat sebab nanti 6 bulan you kena bayar balik. Dia penangguhan sahaja. KWSP pun duit kita sendiri juga. Jadi sama jugalah. Kena berhati-hati juga. Eloklah masuk kepada SSPNF Plus, bayar untuk tempoh yang satu. Saya ingat lepas rancangan ni dia terus simpan setahun ni. Setahun terus, tak ada masalah. Kita boleh terima. Setahun RM30 kali 2 baru 360 satu anak. Dia moratorium 3 bulan tu dah settle untuk 4 anak 5 anak. Okey. Dan sekarang ini PTPTN sudah maksudnya beroperasi. Macam mana cara operasi PTPTN dalam tempoh sekarang, tempoh PKP dan sebagainya ni, mengadaptasi norma baru lah kalau kita katakan? Okey, bermula 10 hari bulan hari inilah PKPP pemulihan ni, semua cawangan PTPTN telah dibuka. Okey. Kecuali UTC lah sebab kita mengikut peraturan UTC yang bermulanya 15 Jun. Okey. Kita menyahut suruhan kerajaan untuk memastikan perhentian untuk penularan wabak COVID-19 ni. So kita melaksanakan SOP yang ditetapkan dengan menyesuaikan diri dengan norma baru. So untuk berurusan di pejabat PTPTN, kita minta semua pelanggan yang hadir untuk mengamalkan langkah-langkah penjarakan sosial. Dan pada masa sama juga kita akan buat kiraan suhu badan dan kita menggalakkan pelanggan untuk menggunakan sanitizer, menjaga kebersihan, pakai pelitup muka dan juga melekapkan buku rekod kehadiran. Untuk PTPTN, di dalam kita mengadaptasikan norma baru ni, kita menyarankan pelanggan untuk membuat kaedah transaksi yang lebih selamat, itu transaksi secara online. Secara cashless, sama ada untuk nak bayar balik pinjaman ataupun untuk nak buka akaun SSPN ataupun untuk nak tambah deposit SSPN. Semuanya kita galakkan secara online dan cashless. Terkini lah PTPTN kita mendepani, kita mengambil peluang dalam tempoh PKP ini
untuk mengiktirafkan sistem kita. Sebelum ni kita boleh buka akaun secara online. Kita dah laksanakan sekarang ni nak keluarkan duit pun boleh secara online. Tak perlu datang ke cawangan. Itu satu yang kita buat yang bagi membantulah masyarakat yang ada simpanan itu duit dia. So kita membantu untuk memudahkan pengeluaran. So boleh buat pengeluaran secara online di sama juga www.lovesspn.com tanpa perlu hadir kepada cawangan. Dan kita juga sedang menyediakan di cawangan-cawangan terpilih kios mesin layan diri yang mana nak buat penambahan deposit SSPN dan juga untuk bayar balik boleh melalui kios ni tanpa berurusan di kaunter PTPTN. Kita akan buat cara berperingkat lah sehingga semua cawangan kita akan sediakan kios layan diri ini. Satu lagi yang kita tengah buat, kita telah laksanakan secara live dalam minggu ini juga, iaitu kita panggil talian Care Line PTPTN, yang mana kita telah meningkatkan sistem PTPTN kepada sistem pengoperasian yang lebih bersepadu. Apa yang dimaksudkan lebih bersepadu, maksudnya kita dapat tahu kalau dia sekiranya ada aduan melalui laman sosial, kita boleh tackle dalam kita punya sistem Care Line. Dan sistem Care Line ini beroperasi sepenuhnya secara online dan boleh bekerja, staf kita bekerja dari rumah, tak perlu datang pejabat pun kan, untuk menjawab panggilan-panggilan telefon berada di rumah. So kita boleh keep track, kita boleh tengok apa yang dia buat, berapa panggilan masuk, semua ada. Seaktif mana social media PTPTN? Sebab sekarang ni ramai orang suka kat social media, tak boleh lari jugalah kan. Kita boleh tanya soalan ke, akan ada orang jawab balik ke, mesin ke, siapa ke, macam mana? Kita ada tim lah, kita ada tim kami yang menjawab dari segi Love SSPN, kita ada Facebook, kita ada IG, kita ada. Jadi kalau ada soalan-soalan yang mungkin berbentuk lebih spesifik dan khusus, boleh ke media sosial dan tanya terus. Boleh ke media sosial dan kita minta PM kami direct. Sebab kita buat maklumat yang detail lah. Kita kadang nak bukan secara general saja, kita nak selesai masalah. So nak selesai masalah, kita kena tahu siapa yang berurusan dengan kami lah. Kena bagi IC, tetapi kita PM tepi lah. Kita dah kita taklah nyatakan itu, semua orang tahu lah IC siapa kan. So kita akan berurusan, kita akan selesai masalah. Kita akan pastikan setiap masalah yang dihadapi oleh peminjam ini terjawab dan diselesaikan. Baik, itulah sebab tadi Haji Ada kata dah lepas habis program ni ramai-ramai pergi lovesspn.com, risau juga takut jam ke apa, tapi dah ada upgrading dah dibuat sepanjang tempoh PKP untuk memudahkan lagi lah penggunaan ataupun pengoperasian PTPTN menerusi laman web, menerusi Maya. Saya fahamkan kita ada pemanggil Encik Zaidi dari Melaka sekarang ini di talian. Hello Encik Zaidi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Encik Zaidi. Saya ada soalan untuk Encik Dasuki. Teruskan. Saya nak tanya Encik Dasuki sebagai parent, kita mungkin ada simpanan lain dan dekat institusi perbankan ke macam itulah. So saya nak tanya, mengapa kita kena simpan dekat SSPN? Baik. Terima kasih Cik Zaidi. Itulah perkara yang sama sebenarnya yang bermain. Saya fikirkan juga ibu bapa dah rasa ada cara lain, ada tempat lain. Tapi mengapa SSPN? Kenapa rakyat Malaysia perlu pilih SSPN? Satunya kerana SSPN adalah produk yang terbaik, bagi saya yang terbaik di pasaran, yang menawarkan pelbagai keistimewaan. Dan ianya juga adalah patuh syariah. So kalau yang Muslim, so dia tak perlu risau lagi. Orang Islam perlu risau adalah patuh syariah. Dan juga yang satu lagi ialah dijamin oleh kerajaan. Selain daripada manfaat-manfaat yang dia akan dapat daripada pendeposit. Seterusnya, SSPN adalah merupakan langkah pertama ibu bapa yang menitik beratkan pendidikan anak seawal usia 1 hari. So kalau yang dah buka tu, inilah langkah pertama. Dia dah melangkah satu langkah untuk memastikan anak dia dapat pendidikan pada masa hadapan nanti. So PTPTN ini sebagai memperkasakan lagi melalui pendampingan untuk memastikan anak dia ni berjaya menjadi seorang masuk universiti dan seterusnya menjadi hero kepada masyarakat. Yang seterusnya, kalau kita tengok saban tahun kos pendidikan sentiasa meningkat. Kos pendidikan meningkat
Dan dengan adanya penabungan dalam SSPN, kalau kita kira lah RM50 sebulan, sehingga anak tu berumur 18 tahun akan lebih dengan kadar peratus dividen 4%, plus minus akan dapat lebih kurang RM15,000. So sekurang-kurangnya RM15,000 tu boleh digunakan untuk pembiayaan dalam masa nak masuk universiti tanpa perlu bergantung kepada pinjaman. Dia akan melahirkan graduan yang tanpa hutang ataupun pada hutang yang minimal sahaja. Kan? Dan seterusnya kita juga ada satu skim yang dinamakan geran sepadan. Yang ini yang kita bagi tadi, yang saya nak highlight pada hari ini. Saya menyeru kepada keluarga yang berpendapatan bawah RM4,000. Bolehlah menabung dalam SSPN kerana kerajaan memberikan insentif geran sepadan itu duit percuma. Sebanyak RM10,000 dengan syarat anak masuk universiti nanti. Satu keluarga. Yang ni ramai orang macam ambil endah tak endah. Kita ada peruntukan yang diberikan oleh kerajaan untuk golongan B40 ni. Kan? Ada anak masuk universiti, tuntut kepada kami. So maksimum satu keluarga RM10,000, duit percuma. Kan? So kalau ada RM5,000 kita bagi RM5,000, maksimum RM10,000 kita bagi RM10,000. Kan? So inilah antara kenapa perlu simpan dalam SPN. Baik, ini antara kelebihan-kelebihannya. Jadi mungkin boleh menjawab soalan Cik Zaidi tadi, sebab ada orang yang mungkin dah duit tapi simpan di tempat lain, tengah fikir nak kena saya nak keluarkan nak pergi simpan SSPN ke tidak. Inilah ceritanya kelebihan yang dapat diperolehi menerusi SSPN. Satu lagi kelebihan juga ialah setiap tahun, hampir setiap tahun lah, betul-betul selalu ada kempen-kempen tertentu yang menarik sebenarnya, yang boleh memberikan manfaat kepada pendeposit. Kita nak cakap pasal ini. Saya kira ada kempen khusus untuk raya. Mungkin belum terlambat lagi untuk kita tahu sebentar lagi, tapi kita berehat seketika, kembali selepas ini. Kerajaan akan memperkenalkan program insentif pengambilan pekerja, di mana syarikat akan diberikan insentif keuangan untuk memberi pekerjaan kepada golongan penganggur dan belia. Dan dianggarkan 300,000 pencari kerja akan mendapat manfaat melalui 2 insentif, iaitu pertama, insentif bagi menggaji penganggur berumur di bawah 40 tahun sebanyak RM800 sebulan bagi setiap pekerja, dan kedua, insentif bagi menggaji penganggur berumur 40 tahun dan ke atas dan golongan OKU sebanyak RM1,000 sebulan. Insentif-insentif ini akan diberikan selama 6 bulan. Baik, kembali menerusi ruang bicara untuk blok terakhir malam ini, bercakap tentang tabungan pendidikan mendepani pasca COVID-19. Dan kita difahamkan ada cabutan jom beraya, jom menyimpan bersama SSPN. Nak tahu lebih lanjut tentang ini, Cik Dasuki, dan bagaimana ataupun kelebihan dan manfaat yang boleh kita terima. Sempena Aidilfitri ni, kita dalam tempoh beraya lagi sekarang ni, PTPTN melancarkan kempen Jom Beraya, Jom Menyimpan. Walaupun dalam tempoh kita beraya secara PKP, anak-anak mesti dapat duit raya kan. Itulah kita nak mensasarkan anak-anak ni, simpanlah duit raya ni ibu bapa dalam akaun SSPN. So apa kelebihan kempen kali ni? Kali ni kita menawarkan sebanyak 1,015 pendeposit hadiah, cabutan hadiah. Kepada 1,015 pendeposit sedia ada dan juga pendeposit yang baru ni. Selagi mana pembukaan akaun dibuat dalam tempoh kempen yang bermula 18 Mei sehingga 30 Jun. Keseluruhan hadiah yang ditawarkan adalah berjumlah 261,000. Yang kita ada 2 peringkat, satu peringkat negeri dan juga peringkat nasional. So peringkat negeri adalah setiap RM100 ada satu cabutan, dan kalau peringkat nasional adalah RM300
satu cabutan. Okey. So sekiranya simpanan dibuat pada kadar RM300, so pendeposit itu pelanggan PTPTN ini layak untuk dapat cabutan peringkat negeri dan juga peringkat nasional. Oh, okey. Ya. So kita kena buat apa-apa ataupun akan hanya buka akaun, kalau tak buka lagi yang dan dah buka tambah, tu yang tambah simpanan saja. Okey. Ya. Minimal RM100. Dan tunggu terbaik lah. Ya, tunggu terbaik. Ini saja. Okey. Ada apa-apa manfaat lagi yang mungkin selain daripada tambahan wang macam tu, mungkin mana awak takaful atau sebagainya, ada yang lain? Okey, sebenarnya saya nak maklumkan kat sini, untuk SSPNI Plus adalah satu skim simpanan yang amat baguslah bagi mereka yang tidak punya disiplin. Dia susah nak menabung semua sekali kan. So kita sebab kita buat sama ada potong gaji ataupun direct debit. Kan, ataupun auto debit boleh dilaksanakan. So kita nak konsisten penyimpanan sebanyak seminimal RM30 sebulan. So siapa-siapa yang rasa dia tak disiplin, masuklah kat sini. Yang mungkin selalu nak keluar masuk kat sini. Dan juga untuk pengeluaran, kita hanya benarkan pengeluaran selepas 3 tahun sahaja. Dengan minimal yang kena simpan dalam akaun adalah RM1,000. Yang balance tu baru boleh buat keluar. So ianya bagi memastikan manfaat itu tidak terputus. Bagi memastikan manfaat yang diperolehi oleh pelanggan PTPTN ini sentiasa berterusan. Nah, that's why kadang-kadang kita rasa kerajaan memang sudah baik hatilah dengan kadar RM30 sebulan bagi umur 18 sampai 64, manfaat kematian RM40,000 kan, dalam hospital RM20 sehari, siapa nak bagi? Kan, tidak ada pemeriksaan kesihatan, semua orang boleh masuk, tentera, polis, cikgu, semua lapisan masyarakat lah kan. So that's why, sebab tu saya katakan produk SSPNI Plus adalah produk yang terbaik di pasaran untuk menjamin masa depan, untuk menjamin pendidikan tinggi anak. Okey. Puan, menarik Cik Dasuki sebut pasal disiplin. Saya rasa ini memang isu utamalah. Ada perkara-perkara yang mungkin kita perlu berikan perhatian terhadap pembentukan disiplin ni. Sebab yalah, dah membantu dah tu direct debit ataupun potong gaji, tapi disiplin yang nak kita tanamkan secara hakikinya tu supaya asas disiplin kita adalah terutamanya untuk menabung semula. Memang pada awalnya saya tentu tentang kaedah pay yourself first. Maksudnya bila dapat aja bayaran atau pendapatan awal bulan tu, asingkan dulu untuk anda punya simpanan. So auto debit merupakan satu cara yang paling disiplin lah. Maksudnya you tak nampak lagi duit tu dalam akaun, you tak sempat nak tengok aja, benda tu dah keluar. Dah keluar dan selamatkan dia daripada you punya kerakusan nak berbelanja tu. So maksudnya you tak nampak balance tu. So setiap bulan bila benda tu terjadi, sebab saya sendiri pun ada akaun SSPNI so dan itu secara auto debit, so kita tak nampak pun benda tu, tahu-tahu dalam akaun dah di debit. So itu merupakan satu disiplin yang ketat. Sebab ramai di antara kita bila nak simpan tu memang susah sangat kan. Tapi belanja okey, tapi nak simpan tu susah. So kalau pada awalnya kita simpan banyak peratusan yang boleh kita laksanakan. Yang saya cakap tadi 10% ke 20% daripada gaji kita awal bulan kita terus asingkan untuk pelaburan jangka masa panjang lah, simpanan jangka masa panjang. Okey. Hakikatnya seserius mana masalah kesedaran penabungan pendidikan dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia? Sebab kita kalau di luar negara mereka memang selalu fikir duit college, ada tabung college. Sebab pendidikan percuma tu mungkin bukan satu option untuk mereka. Saya ingat ada kajian yang telah dibuat yang didapati rakyat Malaysia ni nak tengok berapa orang ada RM1,000 sebulan simpanan pun kurang. Jarang dapat. Kita ni kalau tak sebab kita ada simpanan paksa di KWSP, rakyat Malaysia tidak menabung langsung. So kita perlu ada inisiatif macam SSPNI supaya penabungan tu biar sukarela lah. Jangan awak dipaksa baru awak menabung. So kita perlu tingkatkan tabungan kita juga dan ini salah satu produk yang baiklah untuk kita cuba. Sebab ramai orang tak dalam radar dia SSPNI, mungkin dia orang tak nampak dalam radar mereka lagi. So sekarang insya-Allah kalau Cik Dasuki dan tim di PTPTN rajin keluar, saya rasa memang penembusan mereka pun agak hebat juga ya. Keseluruhan SSPNIU ingat dah
mencecah berapa bilion dah kan? 6.27 bilion dah sehingga Mac 2020. Keseluruhan. So Masya Allah, that is pencapaian yang luar biasa lah. Ini bank pun jealous jugalah kalau tengok orang, sebab dia bukan bank kan. So itu yang kita kena puji sikit lah kan. Puji sikit je. Okey. Tahniah atas pencapaian tersebut lah. Maknanya dipantau lah, pergerakan tu dipantau semuanya. Okey. Baik, dalam masa yang kita ada seminit saja sebenarnya, sedikit saja mungkin pesanan Cik Dasuki lah terhadap masyarakat rakyat Malaysia, terutamanya khusus kepada penabungan pendidikan dan kesedaran mereka. Okey. Saya nak menyuruh kepada semua rakyat Malaysia, bukalah akaun SSPN mana yang mana-mana yang masih belum buka lagi, dan buatlah penambahan, jadikan SSPN satu pilihan untuk penabungan. Saya nak kalau boleh setiap keluarga di Malaysia ini mempunyai sekurang-kurangnya satu akaun SSPN. Dan hasrat PTPTN adalah untuk melahirkan graduan pada masa hadapan yang mempunyai hutang pendidikan pada kadar yang minima, selaras dengan kita punya inspirasi untuk menjadi tabung pendidikan, untuk memperkasakan masyarakat, untuk mewujudkan hero-hero di luar sana. So itulah harapan besar saya. Dan bila nampak PTPTN, janganlah takut, janganlah lari kan. Kita sebagai tabung pendidikan kan, kita nak membantu masyarakat. Sebab itulah kita tawarkan produk SSPN yang memberikan banyak kelebihan dia. Kan? So akhir kata, sebelum terlambat, saya bagi pihak PTPTN ingin mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua umat Islam dan kepada ibu bapa. Dalam kita bergembira menyambut Hari Raya dalam PKP, jangan lupa simpanlah duit raya anak-anak anda dalam akaun SSPN melalui www.lovesspn.com. Simpan jaminan masa depan. Gitu. Okey. Nak tahu lebih lanjut pun maklumatnya ada di lovesspn.com. Okey, baik, saya kira itu menutup bicara kita pada malam tadi. Pantun ke apa tak ada raya. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada Puan Haji Rohani Muhammad Syahir, Pengacara Kewangan yang bersama-sama dengan kita malam ini, dan juga Encik Ahmad Dasuki Abdul Majid, Ketua Eksekutif Penandanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional PTPTN, dan juga dua tabung yang ada, yang ini memang mereka akan dapatlah kalau mereka buka akaun macam tu untuk anak-anak lah. Okey, baik. Terima kasih untuk anda yang menonton siaran Ruang Bicara. InsyaAllah jumpa lagi pada lain masa. Saya Wan Syarina, teruskan menonton siaran Bernama TV.